nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa amma. Kita buka dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan kembali pengajian tadabbur surah Yasin, termasuklah dan tahsinnya sekali insya-Allah. Okey. Sri tak ada malam ni, anaknya Damia ambil alih. Sri baru bergerak ke Swiss pukul 7 tadi dia kata. Jadi dia sebab mesej saya, Ustaz malam ni ada kelas tak? Cakap saya malam ni insya-Allah ada. Kan rupanya dia nak pergi. Nak pergi Swiss Allahu akbar. Tapi tak apa insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat meneruskan. Okey insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Kita cuma malam ni minta maaf kita tak boleh, bukan tak boleh sebenarnya, tapi bergantung kepada ni kecergasan bawa balik bawa anak bercuti. Jadi baru sampai rumah tadi pukul 6 petang. Okey, nak tidur sekejap lepas maghrib tadi, baring-baring takut terbabas. Sebab isteri dia keluar pergi kedai, takut tak ada yang kejut nanti kan, terbabas, jadi tak jadi tak jadi nak tidur. Tapi tak apa, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat kebaikan pada malam ni. Amin ya rabbal alamin. Okey, nanti ingatkan saya Kak Ozi, ke akhir nanti insya-Allah tutup dengan doa sebab diberitakan suami Kak Rozi dia positif COVID. Okey. Nanti kita akan tutup dengan doa insya-Allah. Okey. Jom kita masuk pada ayat 79 tak silap saya. Saya 79. Okey, 79. Minggu lepas kita dah bincang sikit dia punya Allahumma swat tafsirnya, tapi saya akan buat ulangan sepintas lalu. Cuma kita tak baca lagi ayatnya kan. Tak baca lagi ayat itu 9 insya-Allah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Berhenti jaga dekat yuhyi, bukan yuhyi yuhyi yi yuhyi halladhi. Jaga huruf ha dengan ha, beza yuhyi halladhi ansha'aha. Okey. Jaga nun mati jumpa shin, ifa jadi bunyi ang ansha'aha. Okey. Awwala marrah. Berarti wa huwa bikulli khalqin alim. Wa huwa bikulli khalqin alim. Khalqin, nampak baris duanya tu selari, berarti dia tu izhar. Jadi tak boleh khalqin, tak boleh. Dia bunyi khalqin alim. Alim 2, 4, 6. InsyaAllah. Semula. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Jom kita baca ramai-ramai insya-Allah. 1, 2, mula.
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Semula 1, 2 mula. Masyita tak buka mic. Okey. 1, 2 mula. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Tak ada masalah insya-Allah. Sebab dia kena kul yuhyiha, kena jelas ya. Yuhyiha alladhi. Arfa dengan Imran ni kembar ke apa? Tak. Tak. Akak adik. Akak adik. Arfa akak, Imran adik. Ya, saya anak sulung, dia anak ketiga. Oh, anak ketiga ada selang di tengah. Selang tengah, laki. Oh, lelaki. Ya, mungkin macam kan? Kak Ozi kan? Kak Salah kan? Macam Sama ya. copy paste. Copy paste. Kembar sangat. Adalah insya-Allah. Lepas tu dalam skrin saya duduk sebelah-sebelah. Oh ya ke? Lagi nampak. Lepas tu telekong putih sama dua-dua. memang samalah. Okey, jom. Siapa nak baca dulu? Silakan. Kak Rozi dulu lah. Kak Rozi first, orang pertama masuk. InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Semula boleh. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Okey, alhamdulillah. Tepat. Silakan yang lain boleh. Nanti cuba Ustaz. Okey, silakan Kak Ati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة Okey. وهو بكل خلق عليم. Masalah sekali lagi lah untuk ni. Confirmation. يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Okey, alhamdulillah. Siapa nak baca dulu? Kak Salihah ke ni? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يحييها الذي Dua harakat Kak. Kul yuhyi alladhi. Okey, dua harakat. قل يحييها الذي Ansha'aha. الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Semula. قل يحيي الذي أنشأها أول Urut مرة shin ke urut shin? Ansha'aha. أنشأها أول مرة Okey. وهو بكل خلق عليم. Sekali lagi lah, sekali lagi. Okey, قل يحيي الذي أنشأها Ansha tak banyak. Tak banyak. Ansha'aha. Dia tak panjang. أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Khalqin alim. وهو بكل خلق عليم. Itu bukan ha.
khalqin. wa huwa bikulli khalqin alim. Ya, sekali lagi lah daripada awal. Qul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Ya, alhamdulillah macam tu insya-Allah. Arfa dulu ke Imran dulu? Imran ni tukar you jadi umrah kan. Terus hari-hari pergi umrah. Okey, silakan. Arfa dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Semula. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Okey, cuma nun mati jumpa shin tu efak dia tak berapa jelas sangat, bunyi ang. Bukan ansha. Ang. Okey, semula. Ansha. Bukan ang. Okey. Ansha. Macam tu. Panjangkan sikit. Semula. Okay. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Macam tu insya-Allah. Jadi kita akan baca qul yuhyiha alladhi ansha'aha bukan ansha'aha, bukan an. Dia okey. Macam tu okey. Imra tahu maksud nama Imrah? Apa? Apa? Itu kan sebut itu. Imra'atun. Wanita. Wanita. Okey, kalau alif, kalau ain? Tak tahulah. Ain yang memeriahkan, yang mengimarahkan, yang memakmurkan. Kan itu dah sebut lah. Memeriahkan. Betul. Okey. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Okey. Alladhi kalau boleh bagi 4 atau 5 harakat. Lepas tu ansha'aha bagi 4 atau 5 harakat. Lepas tu yang tadi yang bunyi jangan bunyi khalaqin, bukan khalqin alim terus tu. Mula. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha. Itu tak cukup tu. Ladzi ada panjang tu. Tu. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Okey. Wa huwa bikulli khalqin alim. Khalq Juga khal. Bunyi khal banyakkan. Wa huwa bikulli khalqin alim. Ya, macam tu. Pasal tadi tak cukup tadi yang alladzi tu panjang tu. Alladzi ansha'aha awwala marrah. Semula. Baca daripada awal Imrah. Okey. Okey. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Okey. Wa huwa bikulli khalqin alim. Terbaik insya-Allah. Macam tu okey. Jaga jangan bunyi khalqin alim Kemudian kalau yang panjang kalau panjang kita bagi. Sebab kalau kita bagi panjang tu kita rasa enjoy baca Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Jadi dia seronok baca sebab kita boleh lengguk-lenggukkan suara kat isteri. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Kita akan enjoy baca sebab kita ada tempoh baca.
Kalau kita baca kul yuhihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Kita jadi macam tergesa-gesa, macam semput. Sebab kita nak cuba habiskan satu nafas, lepas tu kena berhenti ya. Baik, insya-Allah. Okey. Masyitah. Lama tak dengar suara masyitah. Ke tak bersedia. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Dah lama tak masuk kelas kan? Itulah Hilang dari pentingnya. banyak terkejut. Ya, Dia kita tak apa insya-Allah. dah tiba-tiba kerja, dah lama tak buat semua tu kan. Dia macam kacau. Oh dia kerja dah. Baru kerja Ustaz. Ya. Tak apa insya-Allah. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Kan macam tu kan? Nampak sedap kan? Maksudnya kita ada lenggok-lenggok dia kan. Jadi kalau kita lama-lama macam tu, walaupun kita tak pandai taranum kan, nanti dia akan jadi. Dia akan jadi. Dia tak ada orang baca qul yuhi alladhi. Dia tak tegak itu. Dia akan ladhi ada lenggok dia. Macam tu Okey, sekali lagi Masyidah. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Macam tu alhamdulillah. Dah dapat dah. Sebelum ni tak macam ni bacaannya Masyidah. Sejak kerja ni lain pula Ustaz, saya sekarang kena ajar budak mengaji. Oh, kena ajar budak ngaji. Tapi ajar mengaji ni lah alif bata, lepas tu kena ajar solat. So siapa sebab anak-anaknya? Ustazah tak masuk mengajar lagi, so saya kena ganti. Saya terpaksa belajar baca setiap surah tu dengan betul. Okeylah, alhamdulillah. Kadang-kadang dia desakkan macam tu. Macam saya pun, saya kalau tak mengajar, tak buat daurah, tak buat ni, malas juga nak baca buku sebenarnya. Bukanlah sentiasa mengkaji. Tapi bila kita nak mengajar, kan, kita kena mengkaji. Jadi mengkaji tu, dan saya punya prinsip pula, kalau sini tadabbur surah Yasin, tempat lain saya tak akan bincang surah Yasin ni benda yang sama sebab saya tak nak manja. Saya nak yang kat sana surah lain, kat sini surah lain. Sebab kalau sini surah Yasin, sana surah Yasin, saya dah tak payah. Malam ni surah Yasin, minggu lepas dah bincang dah kat kelas ni. Sebut sekali lagi lah dekat kelas ni kan. Cakap benda yang sama lah kan. Tak, saya tak nak macam tu. Setiap kelas saya akan baca balik semula. Jadi saya tak langsung saya akan membaca. Macam betul. Tu okay. Kena banyak belajar balik. Kena banyak belajar balik. Okay, silakan. Kak Miza. Okey, Kak Miza dah ada dah. Bonda. Silakan Bonda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Ya Bonda, sila baca. Okey, insya-Allah. Bonda kat mana? Kat rumah? Ya, kat rumah ni. Okey. Anaknya dah balik dah ni. Dah balik Toronto. Yang ada dah balik, yang ada masih belum. Masih on the way lah Ustaz. Siapa yang on the way? Nak balik lagi tu Ustaz. Oh, okey. Pasal tiket masih susah nak dapat. Semua ya? full. Ya. Oh, okey. Tak apa insya-Allah. Okey, Kak Miza, silakan. Baik, okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Okey, sekali lagi. Cantik tak bacaannya? Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim.
Okey, alhamdulillah. Cantik. Okey. Seterusnya siapa nak baca? Kak Mima, Kak Nuraini, Kak Azhar, silakan. Siapa nak baca? Damia Saya nak baca, baca Damia? Ustaz. Okey, silakan Kak Aini. Okey, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Okey, alhamdulillah. Cantik. Sekali lagi boleh? قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Okey, alhamdulillah. Cantik, insya-Allah. Okey, last. Siapa nak baca last? Kak Mima ke, Kak Azhar ke, ataupun kita terus masuk dalam ulangan tafsir tentang ni? InsyaAllah. Tak ada? Okey, tak ada. Kita masuk dalam tafsir. Sekejap insya-Allah. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Kita bincang yang lepas maksud daripada ayat Allah Taala kul yuhihil ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Maksudnya katakanlah ia akan dihidupkan oleh Allah yang menciptakannya kali pertama. Okey, dan dialah yang maha mengetahui tentang segala makhluk, iaitu maha mengetahui tulang-tulang di seluruh pelosok dan sudut bumi, ke mana hilangnya dan di mana hancur luluhnya. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ar-Rabi'i, ia berkata Uqbah, ya. Tak keluar keluar kat stream. Oh. Sekejap saya matikan dulu. Okey. Okey. Sekejap ada? Tak ada. Ada Ustaz. Saya boleh tengok. Ada ya? Saya tak ada. Arfa pakai handset ke pakai ni? Laptop. Laptop. Apa macam nak tolong? Teruskan, tak apa. Nanti saya dah tengok dalam link kat YouTube nanti. Kalau tak saya boleh tolong belikanlah laptop baru. Tak apa, nanti saya tengok dekat YouTube nanti. Okey, insya-Allah Okey. Okey. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ar-Rabi'i, okey, berkata Uqbah bin Amir ataupun Uqbah bin Amr berkata kepada Huzaifah Al-Yamani, maukah engkau menceritakan kepada kami apa yang engkau dengar daripada Rasulullah SAW? Lalu ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kematian mendatangi seseorang ketika ia telah putus asa daripada kehidupannya. Okay. Dia memberi wasiat kepada keluarganya, jika aku mati, himpunkanlah kayu bakar yang banyak untukku, untuk membakar mayatku. Okay. Kemudian bakarlah kayu-kayu itu dengan api hingga ketika apinya telah menelan dagingku dan menghanguskan tulang belulangku. Lalu aku menjadi tengkorak, maka ambillah tengkorak aku dan gilinglah oleh kalian dan tebarkanlah di lautan. Maksudnya dah jadi tengkorak, kan tulang tak boleh terbakar kan, yang terbakar daging je. Jadi bila dah tinggal tulang dan tengkorak, ambil tengkorak tu disuruh tumbuk bagi hancur, dia kata. Lepas tu bawa abunya ataupun tulang belulang yang dah jadi hancur serbuk tadi tu, taburkan di lautan. Itu dah minta tu. Lalu mereka semua melakukannya. Maksudnya keluarga mereka buat benda tu, bakar. Lepas tu maka Allah Ta'ala menghimpunkannya dan dikatakan kepadanya, kenapa engkau melakukan demikian? Dia berkata, kerana aku takut padamu ya Allah. Aku takut seksaanmu, aku takut azabmu. Lalu Allah mengampunkannya. Sebab dia takut tu, Allah ampunkan dia. Allah ampunkan. Dia bukan bunuh diri tau. Kalau bunuh diri lain. Bunuh diri mungkin Allah tak terima rohnya dan jasadnya.
Tapi yang ni dia mati dalam keadaan beriman. Dalam keadaan beriman, tapi dia takut seksa Allah. Jadi dia suruh ahli keluarga dia bakar mayat dia. Kemudian tulang tu minta ditumbuk hancur jadi debu, kemudian suruh hanyutkan kat lautan. Okey, bila Allah kembalikan, Allah cantumkan balik, Allah himpunkan balik semua. Jadilah dia hidup balik semula dan Allah tanya dia, Allah tanya dia kenapa buat macam tu? Dia kata aku takut azab engkau ya Allah, aku takut pada engkau ya Allah. Lalu Allah ampunkan dia, Allah ampunkan dia. Kerja dia apa sebenarnya? Uqbah bin Amir ni Uqbah bin Amir ni kerja dia curi kain kapan. Uqbah bin Amir ni curi Uqbah bin Amir berkata lelaki tu adalah pencuri kain kafan. Bukan Uqbah bin Amir apa nama Allah yang Uqbah dengar daripada Rasulullah, yang lelaki tadi yang minta dihancurkan tulang belulang dia tadi tu adalah pencuri kain kapan. Pencuri kain kapan di kuburan. Jadi dia macam itulah sebut putus asa dah, maksudnya takut sangat dah dengan azab Allah SWT, lalu diminta oleh ahli keluarga dia untuk hancurkan. Okey, itu yang pertama. Dalam tafsir Ibnu Abbas, okey, qul maksudnya ya Muhammad. Qul ini asal kalimahnya qala yaqulu qul. Itu tak boleh nifiskan dengan perkataan qul. Qul ni akala yaqulu qul. Akala ni maksudnya Allahumma salli makanlah. Qul makanlah. Kalau qul qaf q. Qul ni tebal sikit, jangan qul, jangan nipis. Qul yuhi, kan, bukan qul yuhi. Qul yuh. Lidah kita terangkat sikit. Kalau qul dengan qul. Qul yuh, ya, dia kena baca tebal, sebab kalau kita baca dengan nifis qul, dia jadi apa? Dia jadi makanlah wahai Muhammad. Kan jauh makna dia. Dia kena sebut qul qaf qul, maksudnya katakanlah wahai Muhammad, yuhihal ladzi ansha'aha, maksudnya yang menciptakannya. Okey, awwala marrah, awwala marrah ni maksudnya seperti sedia kala ataupun seperti yang awal, iaitu dari air mani. Okey, ciptakan balik daripada air mani. Wa huwa bikulli khalqin, ini dan dia bagi setiap makhluk, iaitu setiap sesuatu, alim. Alim ni maha mengetahui, maksudnya allazi ja'ala lakum minasyajari akhdari nara. Tu nanti sambungan pada ni. Okey, tafsir Jalalain. Saya kalau pergi 2 hari ni, saya pergi pesta buku, lepas tu terlanjur terus ke Lajak ke Pahang lah, ke Pahang. Okey, Allah SWT terlanjur dah apa nama, saya ambil hotel sebelah PWTC tu, Pusat Dagangan Dunia Putra, kan, tempat book fair. Ambil hotel, tidur, jadi petang sampai malam pergi book fair, survey dulu, besok pukul 10 sampai pukul 12 sebelum check out tu apa nama, pergi beli barangnya, pergi beli tu buku ni. Maksudnya saya beli tafsir. Saya memang saya beli tafsir, saya beli buku-buku yang ni. Seronok buku, insya-Allah. Dan nak habis dah, 12 hari bulan ni habis. 12 hari bulan. Hari Ahad habis 12 hari bulan. Kalau nak jumpa saya di PWTC, datanglah pukul 10 pagi. Saya ada slot saya dekat booth Masrid. Saya bedah buku biografi kat sana. Biografi Agung Rasulullah. Nak jumpa di sana lah. Kat IT kena ambil flight lah terus kat Saleha. Kat Razi. Okay, Kak Miza. Yang lain nak jumpa kat sana, insya-Allah. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Tafsir Jalalain kata, kat sana ada banyak terjemahan apa nama, tafsir Jalalain ada. Ibnu Abbas saya tak jumpa terjemahan ni. Okay. Katakanlah qul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin, bermaksud ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya pertama kali. Dan dia tentang segala makhluk yang diciptakannya alim, maha mengetahui. Okey. Yang ini secara terperinci baik sebelum mereka diciptakan maupun sesudahnya. Itu maksud daripada ayat ni. Okey, Al-Munir pula kata qul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marrah,
iaitu ia berkuasa menghidupkan seperti yang awal. Berkuasa juga untuk mengubah kejadiannya. Bukan saja cipta yang awal, Allah mampu juga ubah kejadiannya. Okay. Wa huwa bikulli khalqin, setiap makhluk Allah mengetahui dengan menyeluruh dan terperinci. Itu maksud daripada surah Jalalain. Sorry. Mana tadi? Itu okey. Al-Munir kata kul ni. Dia berkuasa menghidupkan seperti yang awal, berkuasa juga mengubah kejadiannya. Okey. Wa huwa bikulli khalqin, setiap makhluk Allah. Ini alim, Allah mengetahui dengan menyeluruh dan terperinci. Okey, selesai insya-Allah. Ini dia punya huraian ni lah. Kul yuhyil ladzi, maksudnya katakanlah ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan dia Maha mengetahui tentang segala makhluk. Tentang segala makhluk. Okey, insya-Allah. Okey, jom kita sambung pada ayat 80 malam ni. Okey. Jom kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Berhenti kat nara fa idza antum minhu tuqidun. Okay. Alladzi ja'ala lakum, dua kat lakum minasyajari, masuk kat sini terus, minasyajaril akhdari nara. Nara, ra tebal. Fa idza antum minhu tuqidun. Boleh insya-Allah. Jom kita baca ramai-ramai. 1, 2, mula. Alladzi ja'ala min asy-syajari antum minhu tuqidun. Okay, insya-Allah. Faham, seorang dekat Singapura, seorang dekat apa nama Puchong, seorang dekat Shah Alam, seorang dekat ni, maksudnya dia apa nama? Dia ada apa nama panggil istilahnya? Ada like. Tak sinkron. Tak sinkron. waktu berbeza-beza. Waktu berbeza-beza. Okey, jadi ada yang lambat, ada cepat. Okey, jom kita sekali lagi insya-Allah. Okey, jom 1, 2, mula. Alladzi ja'ala lakum asy-syajara okey. fa idza antum minhu tuqidun. Okey, alhamdulillah boleh insya-Allah. Cuma nampak tadi macam ada yang terpanjang sikitlah tu. Allazi ja'ala tu. Ja'ala lakum tu bukan itu Allazi ja'ala lakum terus Okey, jaga dekat mana? Minasyajaril akhdari nara. Akhdari nara. Okey, ambil terus dia punya panjang ni. Fa idza nun mati jumpa ta antum, mim mati jumpa mim, antum minhu tuqidun. Boleh insya-Allah. Okey, jom siapa nak baca dulu? Kak Mimah nak baca, Kak Mimah? Dari Kak Mimah. Okey, tak ada. Tak apa. Kak Rozi lagi lah. Terus. Lepas tu Kak Salihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Okey, boleh insya-Allah. Sekali lagi. Tu kan ada lagu dah. Bila kita panjangkan, dia automatik dia ada irama dia datang. Kalau tak,
kita tak panjangkan, dia tak datang irama tu. Jadi saya tak langsung nanti bacaan kita jadi cantik tau. Kadang-kadang kita bagi sungguh. Fa'idha akhbarina ra fa'idha fa'idha dia automatik datang nanti. Saya pernah mengajar Siti Nurdiana tu. Siti Nurdiana yang nyanyi lagu apa? Bola-bola api tu kan. Ya, Siti Nurdiana. Dia datang office saya. Dia datang office saya. Setiap hari dia datang. Sebab dia ada rancangan Sautul Quran tak silap di TV9 kan tu. TV9. Dia, Salimah Habibi memang qari. Kemudian Allahumma salli alaihi Salimah Habibi ni isteri Ustaz Syed Qadir Al-Jufri. Kan? Lepas tu Sharifah Khasif memang Johan antarabangsa. Kan? Jadi yang nampak memang ketara bacaan dia Siti Nurdiana lah, sangat tegak je. Kalau Salimah tu dengan taranum dia, lepas tu Sharifah Khasif pun dengan taranum dia, tiba-tiba sampai part Siti Nurdiana macam dia mendata je. Lepas tu datang Ustaz, tolonglah Ustaz aja, saya malu nak masuk dalam ni. Okey. Nana boleh buat lagu apa? Tera buat lagu apa Nana? Dia kata saya kalau lagu asli tu makanan saya lah Ustaz, makanan saya. Lagu asli. Okey. Cuba bawa yang sini. Contohnya faiza, jangan baca faiza antum minhu tuqi. Dah itu. Cuba za tu lenggokkan ikut irama Malaysia. Jadi kan. Faiza kan. Cuba lenggokkan. Jadi terus. Bila jadi dia sebab dia memang pandai lenggok-lenggok kan. Bila jadi besoknya tengok live dekat TV, wah cantik dah bacaan dia. Jadi taklah nampak ketara sangat perbezaan dengan dua qari tadi tu. Dua qari tu. Jadi dia lenggok-lenggokkan, oh, baru sedap. Dia ada suara, lepas tu dia pandai lenggok-lenggok. Cuma Quran ni dia tak pandai nak lenggok kat mana. Tak pandai nak lenggok kat mana. Saya cakap lenggok yang bila panjang lah. Contohnya faiza antum minhu tuqidun. Yang tu InsyaAllah boleh. Silakan Kak Saleha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus insyaAllah. Allazi ja'ala lakum minas syajaril akhdari nara fa idza antum muqidun. Okey, semula. Allazi ja'ala lakum minas syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Okey. Yang saya kesan dekat ja'alala alladzi ja'ala lakum, jangan panjang la itu. Alladzi ja'ala lakum, ja'ala lakum. Okey. Lepas tu ahdari nara, laju sikit. Minasyajaril ahdari nara. Ri tak panjang Semula Kak. Allazi ja'ala lakum minas syajaril akhdari nara. Tu dha tak panjang. Ahdari nara, pendek je. Minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Ya, macam tu. Macam jangan panjang dha. Allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Okey, selesai. InsyaAllah silakan. Siapa baca? Kak Nati Silakan Kak Nati. InsyaAllah Ustaz. Okey, silakan. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا Okey. فإذا أنتم منه توقدون. Semula. الذي جعل لكم من
الشر أكبر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Okey, alhamdulillah. Tak ada masalah. Imran ke Arfah? Arfah. Okey. Akak yang sulung dulu. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Okey, alhamdulillah. Sekali lagi. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara فإذا أنتم منه توقدون. Okey, alhamdulillah. Okey, Imrah. Bismillahirrahmanirrahim. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا Okey, Imrah. Yang ni Al-Lazi dah tak panjang macam tadi tu. Al-Lazi tak panjang. 2 harakat je. Yang tadi kan panjang. Al-Lazi kan. Tu panjang. Yang ni pendek je. 2. Al-Lazi ja'ala lakum. Okey, terus. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا Okey, tepat. فإذا أنتم منه توقدون. Tum 2 harakat. Tum mim mati jumpa mim. من Antum minhu tu. Antum. Tum tu panjang. أنتم منه Ah. أنتم من tak nampak kejap. Tak. Okey. Ya. Ke Quran. Okey. Ya. Ambil Faizah. Oh, Faizah. Ah. Faiza antum minhu tuqidun. Okey, insya-Allah kalau boleh bunyi lembut sikit dengan antum, tum, tum. Antum. Okey. Faizah. Antum minhu tuqidun. Okey, dia tak ada huruf O dalam Quran, dia ada huruf U. Antum, tum. Antum, antum. Antum minhu Okey. tuqidun. Okey, alhamdulillah. Okey, terbaik insya-Allah. Kerana mana Kak Faizah? Lama tak jumpa Kak Faizah. Kak Faizah tak join. Bila baca Faizah kan teringat Kak Faizah. Mungkin dia ada hal kot. InsyaAllah. Mazrin pun lama tak masuk. Ni semua kena denda ni. Ponteng. Tak ramai yang tak ikut kita malam ni sebab kebanyakan daripada kita ni yang kakak Singapura, Abang Lan semua dia sekarang ni kat Mesir. 8 orang semuanya kat Mesir. Kan? Jadi sebab itu kita dah dua kelas ni tak ramai orang kan. Tak apa, insya-Allah itu teruskan je. Jadi rasanya hari Ahad dia balik kan, 12 bulan kan? Hari Ahad dia balik. Jadi minggu depan adalah insya-Allah. Sebab itu saya tak nak habiskan malam ni. Saya nak simpankan 3 ayat je untuk dia. Sebelum kita habiskan insya-Allah. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terus silakan siapa nak baca tadi? Masyita ke, Kak Mima ke? Saya cuba Ustaz. Okey, Azhar insya-Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara minasy-syajaril akhdari nara. Okey. Faiza antum minhu tuqidun. Boleh insya-Allah semula. Allazi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari Do tak panjang. Akhdari nara. Okey. Faiza antum minhu tuqidun. Okey, alhamdulillah. Macam tu Fa'idha antum minhu tuqidun. Boleh insya-Allah. Kak Mimah nak baca Kak Mimah?
Cuba Ustaz. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Okey. Wa iza antum minhu tuqidun. Okey, alhamdulillah. Sekali lagi. Allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Okey. Wa iza antum minhu tuqidun. Okey, insya-Allah. Boleh. Terbaik. Kak Miza. Bunda, oh bunda. InsyaAllah Ustaz. Ya. Silakan bunda. Oh, nampak rumah yang cantik tu. InsyaAllah terlupalah tadi Ustaz. Maaf. Betul lah. Hmm. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Alhamdulillah, panjang napasnya. Sekali lagi. InsyaAllah. Hmm. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Okey, alhamdulillah. Terbaik. Okey, Masyita. Boleh? Boleh insyaAllah Ustaz. Okey, silakan. Mana Auzubillah. gambarnya? Janganlah Ustaz, anak saya ni kan. Tak apa. Tadi ada gambarnya. Dah tak ada. Itulah tutup balik kamera. Okey, silakan. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. Kum tak cukup panjang. Kum? Kum dia mim mati jumpa mim. Mana Dua Ustaz? harakat. Oh, Alladhi ja'ala lakum. Okey. kum. Dua harakat جعل لكم من الشجر الأخضر نارا Okey. فإذا أنتم منه توقدون. Okey, semula panjangkan sikit yang lakum. Okey. لكم Semula. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا Terbaik. فإذا أنتم منه توقدون. Okey, alhamdulillah. Macam tu insya-Allah. Okey, kita terus masuk dalam tafsir. Pertama sekali, okey, gambar ni abaikan dulu Dalam tafsir Ibn Kathir yang kita baca tadi tu bermaksud ia Tuhan yang menjadikan untuk kamu api daripada kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api daripada kayu itu. Okey. Tuhanlah yang menciptakan pohon ini daripada air sejak semula hingga menjadi pohon yang hijau, lagi segar, berbuah dan dapat dituai buahnya. Kemudian dia mengembalikannya hingga jadilah ia kayu yang kering dan dapatlah kamu menjadikan dia sebagai kayu bakar. Okey, ini tafsiran pertama masuk ayat ni. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Dialah yang telah menciptakan bagi kamu daripada syajari pokok akhdari hijau itu nara, api. Macam mana boleh dapat api? Bila dia dah kering nanti, jadi kayu api lah. Kayu api. Itu maksud ayat ni. Okay. Tapi yang maksud kedua adalah Allah nak tunjukkan kekuasaan dia daripada pokok yang hijau boleh keluar api. Okey. Jadi para ulama pun cari apa pokoknya. Okey, ni pokoknya gambar ni lah. Okey, dia telah berbuat terhadap apa yang dikendakinya, lagi maha berkuasa terhadap apa yang diinginkannya. Tiada sesuatu pun yang dapat mencegahnya. Qatadah mengatakan bahawa sehubungan dengan makna firman Allah SWT, dia menjadikan untukmu kayu api yang hijau, maka tiba-tiba kamu menyalakan api daripada kayu itu. Bahawa Tuhan telah mengeluarkan api dari pohon itu mampu mengembalikannya hidup kembali. Menurut pendapat yang lain, makna yang dimaksudkan ialah pohon marah
iaitu leptadenia, pyrotechnica ataupun a'far, a'far yang tumbuh di tanah Hijaz. Ini pokoknya ni macam pokok yang dekat pokok-pokok dekat Allah SWT, padang pasir. Dia banyak tumbuh di tanah Hijaz. Hijaz ni Mekah, Madinah atau tanah Arab. Okey, pokok ni kalau ikut kajian dia adalah hasil daripada pokok ini berupa serat dan juga karbohidrat. Pokok ni ada buah. Boleh dimakan dan boleh jadi sumber tenaga seperti bioethanol. Bioethanol. Dia macam minyak spirit lah tu. Yang berupa minyak diolah menjadi biodiesel. Bahawasanya sumber tenaga itu berasal daripada pokok-pokok yang hijau tadi lah. Ini pun disyaratkan oleh Al-Quran melalui setidaknya 2 surah, iaitu surah Yasin dan surah Al-Waqi'ah ayat 71 dan ayat 72. Jadi pokok ni, apa kelebihan pokok ni? Pokok ni hijau macam ni kan, cara dia adalah disebut ni. Okey, orang yang tidak mempunyai mancis boleh mengambil 2 tangkai emas hijau, ambil 2 tangkai emas hijau, gosokkan, gesekkan satu sama lain, maka akan keluar api daripada keduanya. Kalau kita fikir, ya Allah, mana boleh? Kan? Biasa kalau yang macam dulu zaman batu ke apa ke yang kita boleh buat sekarang ni apa? Ikhtiar diri tu istilahnya. Kalau kita masuk lautan tak bawa mancing habis semua. Macam mana dia hidupkan api? Ambil daun-daun kering, lepas tu ambil kayu yang kering, lepas tu lagi satu batang kayu yang kering. Kita gesekkan, nanti dia akan menghasilkan, dia akan terbakar. Jadi bila terkena dengan rumput kering ataupun daun kering tu, dia akan hidup. Itu memang kita boleh ni sebab kayu tu kering, yang bawah kayu pun kering, jadi dia menghasilkan geseran, kemudian menghasilkan haba dan boleh menyebabkan bara api, boleh menyebabkan ada bara api. Okay. Tapi pokok yang hijau, pokok hijau ni gesekkan kedua macam ni. Macam gosokkan kedua ni, macam mancis lah, gesekkan kedua ni, nanti boleh keluar api daripada pokok tu. Jadi pokok ni mengeluarkan minyak. Minyak tu minyak macam minyak tanah lah, macam minyak etanol, metanol. Dia etanol ni minyak spirit kan. Minyak etanol. Okey. Tu. Jadi boleh terbakar, boleh hasilkan api. Fikir pokok hijau, gesek dengan pokok hijau boleh keluar api. Itu maksudnya Allah kalau dia berkehendak, pokok yang hijau tu pun boleh mengeluarkan api. Jadi Allah kata dia yang telah satu benda yang tak mustahil bagi Allah lah untuk menghidupkan kamu kembalilah kan. Sebab itu hadis riwayat daripada Ibnu Abbas di dalam peribahasa Arab yang disebutkan bahawa masing-masing pohon yang mempunyai apinya sendiri, dan paling banyak adalah pokok marah dan ifar ataupun afar dia panggil. Orang-orang bijak pandai mengatakan bahawa setiap pohon itu mempunyai api kecuali pohon anggur. Anggur tak boleh keluar api. Okey. Seterusnya Ibnu Abbas kata, allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara, yang menjadikan bagi kamu api selain daripada api azab, api neraka tu. Daripada pohon hijau, dan lihatlah kamu faiza antum, wahai penduduk Mekah, nyalakan daripadanya. Minhu tuqidun, daripada api pokok yang hijau. Jadi selain daripada azab api neraka tu kan. Jadi Ibnu Abbas dia lebih deep lagi lah, maksudnya lebih Allah SWT mendalam lagi. Saya dah jumpa lah, sebelum ni saya sebut kan Tanwirul Mikbas, Ibnu Abbas, dia tak ada terjemahan lagi. Tak ada terjemahan. Saya cari terjemahan dia, tak ada. Tapi alhamdulillah saya dah jumpa dah. Harga dia RM269, 3 jilid. Terjemahan daripada ni kitab ni. Tanwirul Mikbas ni. Ni bahasa Arab ni. Apa kelebihan tafsir ni? Tafsir ni mampu menterjemahkan apa? Alif lam mim, apa maksud alif, apa maksud lam, maksud mim. Boleh menterjemahkan hamim, boleh menterjemahkan apa? Tu jadi ini kelebihan dia, jadi dah ada terjemahan dia. RM269, 3 jilid. Jadi saya pun
baru survey hari Sabtu ni saya diprogram dekat ni Pesta Buku. Saya akan beli buku ni insya-Allah RM269. Jadi bolehlah kita nak bincang nanti panjang-panjang tentang yang pelik-pelik sikit daripada tafsir Ibnu Abbas. Sebab Ibnu Abbas kan sepupu Nabi yang Nabi doakan dengan Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, perdalamkan ilmu dalam agama, wa alimhu ta'wil, dan ajarkanlah pada dia at-ta'wil, itu tafsir Al-Quran. Jadi dia adalah orang yang pakar tentang tafsir. Orang yang mahir tentang tafsir. Okey. Ibnu Abbas kata, itu dia kata kalaulah ni dia lebih deep sikit, maksud lebih dalam sikit. Dia sebut bahawa api yang daripada hijau kamu gesek ni boleh keluar, lagilah api neraka nanti, api yang akan mengazab kamu semua. Pastilah Allah boleh Allah SWT boleh menghidupkannya, boleh menghidupkannya. Okey. Pokok ni di kalangan orang Arab memang masyhur lah, tahu dah pokok ni boleh hidupkan api. Pokok ni boleh hidupkan api. Kalau kita pergi Mekah nanti, cuba cari, tanya Arab, ada pokok marah, bukan marah. Itu marah lain cakap marah dengan Arab pun tak faham. Tak apa, cakap dia tak faham cakap Melayu kan. Tapi ada satu yang dia faham cakap Melayu. Apa dia? Dia akan jawab kalau kita cakap. Apa dia? Kau apa hal? Dia kata alhamdulillah bi khair. Sebab sahabat saya Ustaz sahabat Samsul Gharau kan, bila saya cakap Arab, ya Haj, kaif hal? Dia cakap Arab kan. Ya Syekh, kaif hal? Maksudnya apa khabar? Ustaz, macam cakap Melayu je Ustaz, Samsul Gharau cakap. Saya cakap Melayu je Ustaz. Apa pula bang cakap Melayu? Dia kata macam Ustaz cakap dengan Arab tadi, kau apa hal? Kau apa hal? Sama lepas tu Samsul dah dia jumpa Arab ni. Kau apa hal? Muka kat kandung. Kau apa hal? Arab tu jujur je. Alhamdulillah bi khair kata. Alhamdulillah ana bi khair. Kan Ustaz dia faham cakap Melayu, dia kata. Dia faham cakap Melayu. Kau apa hal? Kau apa hal Jadi pokok marah pokok marah. Marah. Ataupun panggil Ifar ataupun Afar pokok ni, pokok hijau. Satu lagi pokok yang saya jumpa itu masa pergi dekat area Allah SWT, Uhud, belakang Uhud ada pokok yang Dari', pokok Dari'. Dari' ni semua berduri, rantingnya berduri, hatta pada daun pun ada duri-duri. Jadi kan Allah nanti dalam Quran, dalam neraka, orang yang dalam neraka tu bila dia lapar sangat, dia minta makanan kan, Allah akan beri dia daripada min dari', daripada buah yang berduri, yang akan mengoyakkan usus dia. Dia lapar tapi dia tahu dah kalau dia makan ni akan rosak dia punya kerongkong dia, usus dia akan koyak, tapi oleh kerana dia lapar sangat dia makan juga. Tu dalam Quran Allah sebut pokok ni ada dekat tanah Arab Dia bukannya ranting dia berduri kan. Allah sebut dia punya daunnya pun berduri. Daunnya berduri. Jadi kalau lalu kat pokok tu kan, tersangkut baju pada daunnya, nak kena buka satu-satu. Dia memang susah. Kalau melekat daun dia kat baju kita, okey, dia bukan satu daun melekat, dia banyak daun, jadi kena buka satu-satu. Kalau tak tertarik, kita punya benang ni dia akan tertarik jugalah, rosak baju kita. Cakap ya Allah, ni pokoknya kan. Kebetulan saya datang dengan Syekh Qadir Al-Jufri time tu pergi. Saya kata Al-Jufri kata, Ustaz Rushdi, dia kata, tapi dia puji saya lah, tapi saya tak hebat lah, dia kata. Ustaz Rushdi ni memang pakar tafsir, dia kata. Ustaz Rushdi ni memang pakar tafsir. Jadi bila dia kaji Quran tu, dia jumpa tu yang diseronok sangat tu. Dia seronok sangat jumpa pokoknya. Jadi insya-Allah pokok marah ni saya tak jumpa lagi. Nanti kalau jumpa insya-Allah nanti saya nak cuba ambil satu ranting yang hijau tu, nak gesekkan keluar api tak.
Pokok marah. Jadi orang Arab tahu tentang tu. Orang tanah Hijaz tahu, Mekah, Madinah semua tahu tentang pokok ni. Memang dia dah tahu dah lama dah. Jadi Allah yang sebut pada mereka. Maksudnya daripada pokok yang hijau macam mana boleh keluar api? Itu adalah kekuasaan Allah Ta'ala. Lagilah kalau api neraka yang Allah ciptakan sangat mudah bagi Allah. Okay, apa lagi? Yang nak jadikan kamu untuk hidupkan balik kamu setelah jadi tulang belulang. Pokok yang hijau ni pun boleh keluar api. Pokok hijau. Kalau pokok kering memanglah boleh keluar api jadi kayu api. Tapi pokok yang masih basah, yang masih ada air pada pokok ni, boleh keluar api macam mana? Okey, itu dia sebut tentang tu. Okey. Allahumma salli alaihi lalu kata okey. Fa idza antum minhu tukhirun, maka tiba-tiba kamu nyalakan api daripada pokok itu. Kalian membuat api daripadanya. Hal ini menunjukkan kekuasaan Allah SWT yang mampu untuk menghidupkan manusia yang mati. Kerana sesungguhnya dalam kayu yang hijau itu terhimpun antara air, api dan kayu. Maka air tidak dapat memadamkan api dan pula api tidak dapat membakar kayu. Okey, ada sebut tentang tu. Okey, jom last. Tafsir Al-Munir sebut allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara, iaitu dia itu yakni Allah memudahkan bagi kamu untuk mengambil manfaat daripada pohon ini untuk kamu masak walaupun masih hijau. Fa idza antum minhu tuqidun, kamu nyalakan api daripadanya. Ini adalah bukti kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali. Okey. Jadi ini kesimpulan dia. Allazi ja'alakum minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun, iaitu Tuhan yang menjadikan untuk kamu api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Ini rahsiakan dan apa kayu itu. Okey, dan apa yang mereka nyatakan. Nanti kita akan bincang ayat ni. Oh, ni terkopi ni, salah ni. Ini dah ayat lain tadi. Okey. Yang bawah ni dah termasuk ayat lain. Sampai kat, daripada kayu itu. Menyalakan api dari kayu itu. Sampai tu je. Yang ni ada garisan terkeluar pula. Okey. Okay, antara tanda kekuasaan Allah ialah sesuatu yang di luar logik akal. Pokok yang hijau boleh menghasilkan api. Okay. Yang kedua, bukti bahawa Allah mampu menghidupkan setelah mematikan. Inilah kita dapat ambil daripada ayat ni. Jadi ayat ni membawa dua maksud. Yang pertama, kamu tak ingat ke kayu api yang kering itu asalnya daripada ranting yang hijau. Sekarang ni memang kamu boleh hidupkan dia sebab dia dah kering. Okay, jadi kamu macam tu juga nanti. Sekarang kamu kuat. Nanti sampai tahap kamu lemah nanti. Kamu dah tak berkuasa nanti. Jadi jangan sombong bila kamu kuat. Sebab kayu api yang kamu hidupkan itu adalah asalnya daripada ranting kayu yang hijau. Okay, itu maksud yang pertama kita bincang daripada tafsir Ibn Katsir tadi kan. Yang kedua, rupanya memang ada pokok yang boleh menghasilkan api walaupun masih hijau. Jadi itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Patut ambil iktibar. Patut kamu ambil iktibar. Jadi mudah bagi Allah untuk menghidupkan setelah mana mematikan, kan, insya-Allah. Alhamdulillah. Cukup sekadar itu malam ni, ya, yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan lemah itu adalah atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita ambil kesempatan ni, kita doakan pada